Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada malam ini kita dapat memulakan kelas kita untuk sebagai mukadimah, permulaan kepada kita mempelajari kaedah nahwu ringkas, yang mana dengan kaedah ni yang mempunyai objektif dua. Objektifnya adalah dua, iaitu untuk kita selesai kita menghabiskanlah, kira kita menghabiskan 20 sesi ataupun 20 jam dalam untuk sesi siri nahwu, kaedah nahwu ringkas ni, insya-Allah kita akan dapat dua objektifnya, iaitu untuk kita kenal kalimah dan juga menterjemah kalimah-kalimah yang kita belajar ini. Dengan itu kita ada sedikit kemahiran yang paling asas untuk kita memahami ayat-ayat Quran yang kita baca. Ya. Jadi sebelum tu, jadi izinkan saya untuk share dulu skrin. Sebelum tu saya kenalkan diri dah dulu, astagfirullahalazim, lupa kan. Nak kenalkan diri bagi yang, sebabnya ramai nampak dah kenal. Kejap masih dengar lagi tak? Tak. Okey. Okey. Suara pelan sikit Ustazah, tak berapa jelas. Tak berapa jelas. Okey. InsyaAllah nanti saya punya check up boleh tolong ni kan. Okey. Apa tadi? Nama saya Teacher Aida, atau sebenarnya nama saya Nur Haida binti Kasim, tapi lebih dikenali sebagai Teacher Aida. Jadi apa ni, dan saya dan suami saya Encik Zulkafli Ibrahim serta Encik Saziman bagi tadi dia adalah merupakan pengasas kepada Akademi Al-Quran Al-Bayan ni. Kita bermula daripada tahun lepas. Tahun lepas tu nak kaedah nahwu ringkas lah. Kita mulakan nahwu ringkas ni pada Ramadan tahun lepas. Dalam keadaan ketika tu kita belum ada buku, belum ada apa, lebih kepada eksperimental kita punya kelas tu. But alhamdulillah selepas daripada tu, dengan sokongan biiznillah taala, dengan sokongan dan juga feedback daripada rakan-rakan peserta ataupun rakan-rakan yang belajar ni, kita dapatlah menghasilkan kaedah nahwu ringkas. Yang mana kaedah ni kita rasa dapat sangat mudahlah untuk orang yang tak ada basic, yang takut, kadang-kadang takut nak belajar bahasa Arab, sebab kita rasa belajar bahasa Arab ni perlukan masa yang lama, kita rasa susah kan. Jadi kita selalu baca Quran tu dalam keadaan kita tak dapat memahami, tak dapat mengambil isinya tanpa melihat kepada terjemahan yang sedia ada. Jadi di situlah ada usaha ni kami buat ni, supaya kami datang daripada latar belakang yang begitu, maknanya kita tak belajar bahasa Arab, kita tak boleh betul-betul bahasa Arab, tapi kita boleh baca Quran. Jadi di situlah kaedah ni dibangunkan dengan objektif supaya kita dapat kenal kalimah dan kita boleh terjemah kalimah Quran yang kita baca. Sekurang-kurangnya, paling tidak pun yang wajib tu, iaitu yang kita baca dalam solat. Itu permulaannya lah. Jadi disebabkan itu, benda ni bukan satu perkara yang mudah, maknanya perlukan kita untuk istiqamah dan juga mempunyai motivasi lah, maknanya kita sentiasa kena minta dengan Allah untuk motivate tu, untuk mendapatkan motivasi yang meneruskan, yang dapat kita jadikan sebagai satu semangat lah, yang tak tak luntur. Semangat tu sentiasa je kita cuba mempelajari Al-Quran ni. Pok mana pun kita kena cuba buat. Jadi saya izinkan saya hari ini untuk berkongsi satu doa yang diajarkan Nabi SAW pada kita, yang mana dengan doa ni kita memohon kepada Allah supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Okey, mari kita baca sama-sama doa ni ya. Allahumma inni as'aluka
as'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan tayyiban ورزقا wa amalan mutaqabbalan. amalan وعملا متقبلا. Nah, bagi sesiapa yang dah pernah belajar, ini merupakan refresher course. Jadi bolehlah cuba terjemahkan semula. Nanti kalau kita faham apa yang kita doakan ni, benda tu lebih bermakna lah insya-Allah, ya. Jadi terjemahannya ialah Allahumma, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon akan Engkau akan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi kita minta doa ni, kadang-kadang kita ramai daripada kita saya rasa faham doa ni. Tapi yang kita faham doa ni banyak orang faham sebagai menjemput rezeki sahaja. Tapi tidak, mungkin terlepas daripada apa diintipati sebenar kepada doa ini. Sebenarnya doa ni ada 3 bahagian, ya. Doa ni merupakan kita minta Allah yang pertama ilman nafi'an. Kedua rizqan tayyiban, rezeki yang baik, dan yang ketiga amalan mutaqabbalan. Tiga-tiga perkara ni saling berkait. Dia bukanlah satu benda yang asing, dua benda yang terpisah, tapi sebenarnya saling kait mengait. Jadi untuk itu kita kenali dulu apakah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, yang pertama sekali tadi ni, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni ada dua. Ada dua macam, iaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu ain dan fardu kifayah. Apa dia kata fardu ain? Fardu ain ni tak ada lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kerana kita kena tahu dululah ta'rif ilmu. Apa yang dikatakan ilmu? Kata Imam Syafi'i, apa dia ilmu? Ta'rif ilmu daripada Imam Al-Syafi'i ialah al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Maknanya apa? Al-ilmu ma qala Allah. Ilmu apa yang telah berkata oleh Allah. Maknanya apa yang Allah kata? Di manakah yang apa Allah kata tu? Kat mana? Iaitulah Al-Quran. Apa yang Nabi kata? Ialah Al-Hadis. Al-Hadis as-sahih. Maknanya hadis yang sahih. Sunnah Nabi tu. Lagi kata Imam Syafi'i, wa min siwa dzalik. Wa ma ataupun wa min siwa dzalik. Dzalik qila wa qal. Comel sangat tulisan saya malam ni, ya. Okey. Dan selain daripada itu, maknanya selain daripada apa yang Allah kata dan apa yang Rasul kata, itu adalah cakap-cakap kosong sahaja. Ataupun boleh dikatakan sebagai yang ni adalah pendapat-pendapat. Bila kata pendapat-pendapat, maknanya boleh diterima ataupun boleh ditolak. Tak semestinya kita ikut. Tetapi yang dikatakan ilmu, yang itu kita tak ada pilihan. Sepatutnya bila dikatakan ilmu, kita mestilah tahu ini yang dimaksudkan adalah apa ni? Apa yang dimaksudkan? Qala Allah, yakni Al-Quran, dan qala Rasul, Al-Hadis. Kata Imam Malik pula, al-ilmu, kata Imam Malik, al-ilmu, ini Imam Malik kata, ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul wa ma'rifatu ad-dinil Islam
dinil Islam bil adillah. Maknanya apa? Ilmu itu adalah mengenal Allah. Bila kita kata dia yang dikatakan ilmu ialah kenal Allah. Maknanya apa? Makrifah ni mengenal Allah, kenal Rasul dan kenal agama Islam melalui dalil-dalilnya, dengan dalil-dalilnya. Jadi agama Islam tu adalah dalil daripada, mesti datangnya daripada Allah. Allah kata inna dina indallahil Islam. Maknanya sesungguhnya satu-satunya agama yang diredai Allah adalah agama Islam. Jadi mesti ada dalil. Dalil dia apa? Quran dan sunnah. Dengan dalil-dalilnya. Jadi di situlah bila kita cerita pasal Al-Quran, kebanyakan daripada kita ni terlepas pandang ni tentang fardu ain, dan bukan saja kita kat Melayu, masyarakat Melayu Islam di Malaysia, mana-mana pun. Sebab itu Quran tu Allah turunkan, sepatutnya kita belajarlah fardu ain ni dulu. Kalau fardu kifayah ni apa dia? Fardu kifayah ni ilmu-ilmu yang lain. Ini fardu kifayah, ilmu yang lain daripada Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran ini pula, Al-Quran Allah turunkan. Al-Quran ni dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. So kita buka surah 41 ayat 3. Malam ni alhamdulillah kita ada bersama kita Ustaz Bazil. Lupa pula nak sebut tadi ya. Maaf ya Ustaz Bazil. Jadi saya okey, kita buka surah 14, surah apa saya kata tadi? 41. Surah 41 ayat 3. Okey. Cuba Ustaz Bazil bacakan dan kita sama-sama hayati. Ini bulan Ramadan ni bulan Quran. Jadi kita akan banyaklah membaca Al-Quran. 41 ayat 3. Surah Al-Fusilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sebuah kitab telah diperincikan ayat-ayatnya sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Sebagai Qur'anan Arabiyyan, sebuah bacaan yang berbahasa Arab bagi suatu kaum mereka mengetahui. Jadi kitab yang diperincikan ayat-ayatnya, maksudnya yang dijelaskan, setiap satu ayat dijelaskan, dan penjelasan itu datangnya dalam bahasa Arab, bukan bahasa lain. Berarti Allah pilih bahasa Arab ni untuk kita kaum muslimin, orang-orang Islam, untuk menyampaikan risalahnya. Allah tak pilih bahasa Melayu, Allah tak pilih bahasa Inggeris. Allah pilih bahasa Arab. Untuk kaum, mereka akan dapat pelajarannya di situ, mereka menggunakan akal bagi mereka yang tahu. Macam mana mereka tahu? Bagi orang yang mempelajari Al-Quran ini, yang mempelajari bahasa Arab itu. Itu dia punya cerita ni pasal Quran ni. Quran tu dalam bahasa Arab. Untuk kita faham apa yang Allah kata ke kita, kerana Allah telah pilih bahasa Arab tu, maknanya kita ada satu kewajipan yang besar untuk memahami bahasa Arab. Barulah sempurna fardu ain kita tu. Fardu ain ni maknanya dengan tujuan Quran ni diturunkan. Contohnya apa tujuan Quran diturunkan? Ini kita ambil bahagian yang pertama ni ya, ilmu yang bermanfaat ni. Okey, apa tujuan Quran diturunkan? Kita buka surah. Ini tadi Quran dalam bahasa Arab. Okey, tujuan Allah turunkan Quran. Surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. Surah Ibrahim ayat 1. Baca Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah sebuah kitab. Kami turunkannya kepada engkau supaya engkau mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izin daripada Tuhan mereka kepada jalan ke jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi maksud apa di sini? Allah turunkan kitab ini kepada Nabi SAW itu untuk keluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan. Bererti untuk mengajar manusia ni cara berfikir, cara macam mana nak menjadi hamba di atas muka bumi Allah ini. Daripada kegelapan, maknanya manusia ni dalam kegelapan macam-macam, kegelapan kejahilan syirik kepada tauhid, kejahilan maksiat kepada taat. Jadi di situlah kepada cahaya ni. Cahaya ni apa dia? Cahaya ni lah Quran. Sebab Nabi SAW tidak diutuskan melainkan untuk menyampaikan Quran tu. Dialah sebagai manual instructor. The Prophet SAW adalah manual, the instructor. Jadi kita ada manual instruction tu, tapi instructor dia yang nak ajar kita cara-cara menjadi hamba. Sudah itu sepatutnya tujuan tu. Betulkan cara manusia berfikir. Kalau tidak, bercara berfikir untuk jadi apa? Untuk menjadi orang yang alim. Orang yang alim. Orang yang alim ni seorang yang tahulah. Tahu apa? Berilmu. Orang kata soal kata alim ni maksudnya berilmu. Ilmu tu apa? Baliklah semula kepada cerita ni tadi, ilmu tu. Apakah yang kesannya daripada orang yang berilmu ni? Orang yang berilmu, kalau alim ni maksud dia orang yang berilmu, dia ni merujuk kepada satu orang lah. Apa saya tulis macam tu? Okey, alim maksudnya seorang yang tahu. Jamak dia ulama. Jamak maksud dia untuk plural, for plural maksud dia perkataannya ialah ulama. Kita selalu dengar perkataan tu. Kadang kita sebut ulama-ulama. Kita sebenarnya dah double kan. Tapi sebenarnya alim seorang yang tahu, ulama orang-orang yang tahu. Tapi apakah sebenarnya di sisi Allah istilah ulama itu? Jadi Allah sebutkan sepatutnya Quran ni bila dikeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan tu dia jadi orang yang alim. Orang yang alim ni apakah kesannya? Surah 35 ayat 28. Surah 35 ayat 28. Surah 35 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Dan daripada manusia itu dan haiwan-haiwan yang melata dan juga haiwan-haiwan ternakan, bermacam-macam warna baginya. Mukhtalifun, macam-macam. Banyak warnanya seperti itu. Bila kata warna tu banyak, bukan saja warna. Maknanya jenis, spesies dia, jenis-jenis lah. Ini tentang yang melata daripada manusia. Manusia itu spesies manusia lah, tapi manusia ni banyak warna. Betul kan? Manusia ni banyak warna. Kabilah, jadi warna hitam, ada kuning langsat. Macam kita kat Melayu ni pun ada macam-macam. Ada kuning langsat, kuning durian ada tak orang? Tak ada. Kalau kuning durian tu dah kena penyakit kuning lah agaknya. Jadi wa minan nas, ada yang manusia dan juga haiwan yang melata. Ni maknanya haiwan buas ke, haiwan yang kita tak tahu, yang kita nampak, yang kita tak nampak.
Dan juga binatang ternak. Yang mana kalau haiwan ternak kan kita tahu apa dia, bermacam-macam warna seperti itu. Sesungguhnya tidak lain yang takut, ia takut akan Allah daripada kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Adalah orang yang tahu. Maknanya orang yang berilmu tentang apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Sebab ta'rif ilmu yang itu. Ilmu fardu ain yang utama. Sesungguhnya Allah adalah maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi sepatutnya bila orang yang alim tu dia akan menjadikan seseorang itu bila dia ada ilmu apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata, dia dapat khasyatillah, dapat rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Okey, rasa takut kepada Allah ni, ini kesan dia. Sepatutnya kesan yang lahir daripada ilmu ni tadi. Dan juga rasa takut kepada Allah ni seperti yang disebutkan dalam surah 67 ayat 12. Ini hasil kesan daripada Quran, dia membentuk seseorang tu cara dia berfikir. Surah 67 ayat 12. Abud. 67:12. Kalau rasa lambat, tengok skrin je. Abdul Rahman rasa lambat, tengok je skrin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut pada Tuhan mereka di dalam keadaan ghaib. Dengan yang ghaib maknanya dalam keadaan ghaib. Apa maksud ghaib ni? Ghaib bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maknanya orang yang hasil ilmu ni sepatutnya menjadikan seseorang manusia itu takut kepada Tuhan mereka. Khasyah kepada Allah dalam keadaan ghaib. Apa maksud takut? Macam mana tu takut yang macam mana? Jadi takut ni bukan takut-takut macam takut rimau tu. Ni patutnya kesan dia tu takut kepada Allah dalam keadaan tidak dilihat orang. Dia buat apa-apa tu dia takut juga kepada Allah dalam keadaan tidak dilihat orang dan dia juga tidak melihat azab daripada Allah. Maknanya apa-apa yang dia buat tu dalam keadaan tidak dilihat orang. Maknanya bukan kerana nak dapatkan pengiktirafan manusia dan juga tidak ketika mereka takut kepada Allah dalam Quran mereka tidak melihat azab Allah, siksaan daripada Allah. Inilah rasa takut yang sepatutnya timbul daripada orang yang ada ilmu Al-Quran. Jadi agama dia tu tidaklah menjadi agama sangkaan. Jadi kita ni kebanyakan daripada kita, boleh tak kita rasa kita dah selamat, kita dah selesa. Ilmu yang kita ada tu bermanfaat tak? Kalau ilmu tu tidak menjadikan kita ni orang yang takut kepada Allah dalam keadaan manusia tak tahu dan dalam keadaan kita tak nampak lagi azab Allah tu, kita takut tak? Kalau kita tak takut, mungkin ilmu tu tak bermanfaat. Boleh jadi juga kita sedang menjadi manusia yang bersangka-sangka je. Macam Allah sebut dalam surah 280. Ataupun kita baca dulu daripada surah 2 ayat 78. Ni ilmu yang kita ada tu bukan ilmu yang sebenar. Tapi ilmu tu adalah sangkaan sahaja. Kerana tidak didasari Al-Quran. Surah 2 ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Dan daripada mereka, mana mereka ni siapa? Yang Allah turunkan Quran tu kepada Nabi SAW. Kaum Nabi SAW sendiri, kaum Arab musyrik Mekah ketika tu. Daripada mereka ada orang yang buta huruf. Jadi kat sini, kita ni kalau kita tak faham bahasa yang Allah turunkan kepada kita tu, kita termasuk golongan yang buta huruf. Apa maksud buta huruf? Kalau ikut ayat ni, buta huruf berarti
La ya'lamunal kitab. Tidak mereka mengetahui. Kenapa mereka tak tahu? Kerana mereka tak belajar. La ya'lamunal kitab. Melainkan mereka tidak mengetahui tentang kitab itu. Kitab itu. Sebab ni dalam isim ma'rifah bagi yang dah belajar. Ya? Ni refresher course saya kata untuk yang dah belajar. Bagi seorang yang baru masuk, ini barulah. Jadi tidak mereka mengetahui akan kitab itu. Maknanya kitab yang Allah turunkan. Kitab, dia bukan cerita kitab lain. Kitab yang Allah turunkan. Kitab yang sebelum Quran apa dia? Taurat, Injil. Jadi kalau kita sekarang, kita tak tahu tentang Al-Quran, mana kita pun termasuklah golongan yang ummi ni. Kita tak tahu tentang Al-Quran melainkan angan-angan sahaja. Dan tidak lain, mereka hanya menyangka-nyangka. Jadi agama yang kita ada, kalau kita tak faham apa yang Tuhan kita kata tu, kita boleh ikut sangkaan orang. Kita ni sebenarnya termasuklah dalam buta huruf. Jadi apa yang terjadi dalam orang yang buta huruf, dia akan rasa selamat, dia tak takut pada azab Allah macam saya kata tadi tu. Macam kita tengok dalam surah 280. Ini kesan. Rasa selamat. Jadi kita baca ayat ni. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dan telah berkata oleh mereka. Mereka ni tadi, agama yang sangkaan-sangkaan ni, mereka kata, tidak sekali-kali ia menyentuh akan kami oleh neraka itu, melainkan beberapa hari yang tertentu, berapa hari yang boleh dibilang. Katakanlah oleh engkau, adakah telah mengambil oleh kamu akan di sisi Allah, akan sisi bagi Allah, akan sebuah perjanjian, maka tidak sekali-kali ia menyalahi oleh Allah akan janji baginya. Atau kamu sedang mengatakan ke atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maknanya, kerana sangkaan tu tadi, manusia ni dalam keadaan dia tak tahu kitab Allah, dia berani kata, Allah, kita orang kalau masuk neraka pun sekejap je. Tak apa, boleh keluar balik. Jadi Allah suruh Nabi tanya kepada mereka, bila buat janji dengan Allah, mana ada nama kamu? Adakah kamu orang yang dijamin masuk syurga? Ataupun sebenarnya kamu ni sedang bercakap, berdusta, membuat dusta terhadap Allah. Itulah tadi sangkaan mereka tak akan masuk neraka. Ini sangkaan. Sangkaan inilah yang menyebabkan mereka ni masuk neraka. Kalau kita macam tu, kita pun sama juga. Kita rasa kita baca Quran. Kita tahu tiap-tiap tahun kita sambut Ramadan, kita sambut Quran ni, tapi kita tak ada usaha nak faham Quran. Kita baca je. Jadi kita sangka kita boleh selamat dengan sebab kita dah habis je Quran. Maksudnya kita dah khatam. Satu kali seumur hidup kita dah khatam. Ataupun kita cuma khatamkan kulit ke kulit tiap-tiap kali Ramadan. Keluar je daripada Ramadan, kita masih sama juga. Kita tak ada takut kepada Allah. Na'udzubillah lah kalau jadi macam tu. Kita dia jadilah orang yang ummi, buta huruf juga. Sebab kita tak tahu. Padahal Quran tu kita baca setiap hari. Jadi macam mana solat kita? Macam mana fardu ain kita yang lain? Sedangkan Allah sebut dalam surah 29 ayat 45. Surah 29 ayat 45. Surah 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Perintah Allah ni. Dah baca, siapa yang dah belajar mesti tahu ini fi'il amar. Jadi bacalah oleh engkau, baca yang memberi maksud ikut, bukan kata ikra lagi dah. Ni utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dan ikutlah apa yang diwahyukan ia kepada engkau daripada kitab itu.
Kena baca Quran dululah kiranya. Kena faham Quran dulu baru wa aqimis solah, dan dirikanlah oleh kamu akan solat. Sesungguhnya solat itu, solat yang macam mana? Solat yang mendirikan apa yang difahami daripada solat tu tadi, baca yang daripada Quran tu. Sesungguhnya solat begitu ia mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan benar-benar ataupun pasti peringatan daripada Allah itu adalah lebih utama. Dan Allah dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kat sini cerita pasal zikrullah ni maknanya Quran. Quran mesti utamakan Quran daripada Quran. Kalau tak ada Quran, macam mana kita punya fardu ain tu? Dalam keadaan kita baca tiap-tiap hari Fatihah. 17 kali sehari kita baca tapi kita tak faham tuntutan daripada solat tu. Solat yang begitu tak dapatlah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab tak ada kelas tu. Mana tak tahu. Tak nampak mana dia perintah dia. Baca kerana dalam keadaan tak faham. Jadi di situlah. Jadi sebenarnya sedangkan ilmu yang bermanfaat tu akan menghasilkan ataupun membina manusia yang takut, yang alim, iaitu yang takut kepada Allah. Jadi bila dia ada ilmu, itulah ilmu yang sebenar. Tapi masalahnya sekarang apa ni? Kita termasuklah bila saya kata ilmu fardu ain tu al-hadis, bererti kan siapa yang kita sebutkan tadi ni. Yang Allah sebutkan ni, ilaika ni, Quran ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allah kata baca dulu apa yang diwahyukan. Maknanya baca daripada Al-Quran dulu. Jadi kita kenalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ dengan betulnya cara berfikir tadi, ilmu yang bermanfaat yang akan betulkan cara kita berfikir. Kita akan berfikir logik kita ni jadi logik akhirat. Kalau kita dah tak buta huruf, kita akan menjadi manusia yang berfikir tentang akhirat. Logik kita logik akhirat seperti yang disebut dalam surah 28 ayat 77. Surah 28 ayat 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Logik akhirat dia macam mana? Allah kata cari pada apa sahaja yang Allah kurniakan kepada engkau akan negeri akhirat. Meaning carilah negeri akhirat dengan apa sahaja, pada apa sahaja yang Allah kurniakan kepada engkau. Ada orang Allah kurniakan harta yang lebih sikit daripada orang lain. Ada orang Allah kurniakan kekuatan jasmani. Ada orang Allah kurniakan creativity. Ada orang Allah kurniakan kehebatan, maknanya cara berfikir. Jadi tapi Allah suruh gunakan itu untuk tujuan cari akhirat. Tapi dalam keadaan janganlah engkau lupakan keperluan engkau di dunia daripada dunia itu. Tak mungkin orang yang ikut Quran dia akan jadi orang yang nak memisahkan dunia ni. Tak nak bekerja, tak mungkin jadi macam tu kalau dia baca ayat ni. Kalau dia faham. Dia tak boleh pula menyendiri, duduk dalam hutan, tak nak campur orang. Tak mungkin jadi macam tu. Patutnya dia akan jadi orang yang cari akhirat dengan apa saja. Kalau Allah campak dia tu dekat pulau, dia pun tetaplah mencari akhirat. Kalau dia bekerja di hutan pun tetap juga dia mencari akhirat. Kalau dia bersama dengan orang-orang di kat bandar, begitu juga. Ya, setinggi mana pun dia akan cari akhirat. Dan Allah suruh lagi wa ahsin, dan berbuat baiklah oleh engkau sebagaimana telah berbuat baik oleh Allah kepada engkau. Berbuat baik maknanya berkorban. Dan janganlah engkau mencari kerosakan, cari jalan untuk membuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Bila kata mencari kerosakan ni, cari jalan untuk melakukan kerosakan. Kerosakan yang mula-mula berlaku ialah pada ilmu.
Maknanya tidak mengutamakan ilmu akhirat, yakni fardu ain, bahkan mengutamakan ilmu yang lain. Inilah masalah yang berlaku. Ya, sebab kita tak nampak benda tu, jadi logiknya jadi logik dunia. Kita takut dunia tak dapat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah 30 ayat 7. Surah 30 ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka mengetahui, macam tadi saya kata ayat-ayat lain semua cakap cerita tentang perkataan ni. Mereka mengetahui. Semua orang dia tahu melalui proses pembelajaran. Ada guru yang mengajar, ada murid yang belajar. Jadi mereka dapat tahu, walaupun guru dia mak dia ke, tapi mereka tahu, mereka belajar sampai mereka tahu, sampai mereka mahir, sampai mereka expert akan yang zahir sahaja daripada kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi dekat situlah logik mereka, apa mereka buat, walaupun mereka belajar agama, untuk tujuannya adalah untuk dunia. Jadi cara berfikir tak betul, bagaimanakah dapat rezeki yang baik. Sedangkan kalau doa ni, kita minta Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, kerana ilmu yang bermanfaat tu membetulkan cara kita berfikir, kita punya perspektif, kita punya tujuan, kita punya matlamat, nampak akhirat. Di situ kan Allah akan berikan kita cara, ataupun kita akan nampak cara yang macam mana nak cari rezeki yang baik. Okey, rezeki yang baik, kita bagi masuk bahagian yang kedua, rezeki yang baik. Yang kedua, rizqan tayyiban. Rizqan tayyiban. Kita tengok apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW dan juga para rasul yang lain. Kita buka surah 53. Surah 23. 23 ayat 51 hingga 53. Okey. Surah berapa? Surah 23. Surah 23 ialah surah Al-Mu'minun. Ayat 51. Hingga 53. Sekejap betul ke ni? Ayat 51 betul? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Jadi para rasul, wahai rasul-rasulku, wahai para rasul, para utusan, makanlah olehmu daripada yang baik-baik. Jadi perintah Allah pada Nabi, pada Rasul-Rasul untuk mencari rezeki yang baik, untuk makan makanan yang baik. Wa'malu salihan. Jadi makanan yang baik ini akan menyebabkan ataupun memudahkan lagi orang itu mengerjakan akan kebaikan. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan adalah maha mengetahui. Ini Allah cerita. Maknanya Nabi SAW sendiri, setiap Rasul juga diperintahkan untuk mencari makanan yang baik. Makanan yang baik itu akan menumbuhkan rezeki. Rezeki yang baik akan menumbuhkan darah daging. Darah ni mengalir, menumbuhkan daging yang baik. Daging badan kita ni. Kita bayangkan kita bagi makan pokok pun gitu. Maknanya haiwan ternak kan macam tu. Kalau sumbernya tu baik, maksudnya makanan tu berkhasiat, orang tumbuhlah daging yang baik. Begitu juga manusia. Kalau dia memakan makanan yang baik, sebab tadi logik dia tu akhirat. Ya? Jadi dia akan mengerjakan pekerjaan yang soleh. Ini pada para rasul. Bukan kita je. Lepas tu Allah kata, lagi saya ingat saya ambil yang 51 ni je, tentang ayat 51 je dulu. Kemudian
tentang rezeki lagi. Allah sebut lagi, dia tadi perintah kepada Nabi, para Rasul. Jadi Allah sebut lagi tentang rezeki yang baik ni. Dia tak mungkinlah orang yang dia dah betul cara berfikir dia akan mesti cari sumber yang baik, makan yang baik. Dia tak mungkin makan. Macam sekarang ni ada orang sibuk makan makanan haiwan yang masih hidup lagi nak makan. Dia tak ada. Macam itulah makan benda-benda yang tak sepatutnya manusia makan. Macam-macam. Makan semut, makan Lawa. macam itulah, macam-macam lah kita pun tahu. Jadi tak mungkinlah orang yang berilmu tu nak makan. Dia akan tengok contoh Nabi dia, sebab Allah turunkan Nabi SAW, turunkan Nabi. Allah utuskan para Nabi ni untuk manusia ni bertakwa. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Tapi manusia ni Allah kata, dan sesungguhnya ini adalah satu umat kamu, umat yang satu. Umat kamu ni umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka bertakwalah oleh kamu akan aku. Lalu fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Tapi lalu telah terpecah-pecah urusan mereka. Asalnya manusia ni satu kumpulan je, satu je, semua mengabdikan diri pada Allah. Tapi telah terputus-putus ataupun urusan-urusan mereka bercerai-berai di antara mereka, menjadilah mereka berpuak-puak, berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan, tiap-tiap kaum, tiap-tiap parti dengan apa yang berada di sisi mereka adalah orang-orang yang berbangga dan berpada dan bermegah. Mereka bangga. Mereka tak nak ikut Nabi tu, mereka tak nak ikut Rasul, tapi mereka lebih suka ikut apa yang ada pada kaum mereka ni tadi. Tak tahulah ikut siapa tu. Jadi bila di situ tak ikut logik dia tu, dah tak nak ikut lagi cara berfikir yang Allah contohkan kepada Rasul, maka dia akan jadilah logik dunia semula ni tadi. Dan juga rezeki ni tadi. Dia tak nak ikut cara yang Allah perintahkan pada Rasul tu, maka rezeki tu tak jadilah rezeki yang baik. Sedangkan Allah sebut dalam surah 5, kita ni adalah satu kewajipan dan satu amanah untuk kita mendapatkan rezeki yang baik. Okey, surah 5 ayat 87 dan ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, janganlah kamu mengharamkan akan yang baik-baik daripada apa yang telah menghalalkan oleh Allah bagi kamu. Jadi, jangan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang ni jangan mengharamkan yang baik. Macam-macam kadang orang cakap, baca Quran ni tak boleh, nak hafal Quran tak boleh makan ikan punya nila, tak boleh makan hati ayam, tak boleh. Padahal benda tu ada yang baik, tapi kita pula mengharamkan. Tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, atas pantang larang. Sedangkan Allah telah halalkan. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak dia menyukai akan orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah oleh kamu daripada apa yang telah merezekikan oleh ia akan kamu oleh Allah, yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kamu akan Allah, yang kamu dengannya adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya bertakwalah kepada Allah dalam yang Allah itu siapa? Yang kamu telah pun beriman. Kalau kita faham ya ayyuhalladzina amanu ni maksudnya those of you who have come to believe. Kita ni semua nak jadi orang-orang yang beriman. Jadi bila kita dengar perintah-perintah begini daripada Allah dan kita melihat pula contohnya ayat Quran ni diturunkan kepada Rasul kan. Jadi siapa lagi kita nak ikut? Contoh ikutan kita kan. Inilah balik semula kepada ilmu ni tadi, ta'arif ilmu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bila kata ikut sunnah, ikutlah betul-betul seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi bila kita minta kepada Allah,
sesungguhnya aku ini memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, yang dengannya dapat betul cara iktikadku, cara aku berfikir, dan dengan cara berfikir yang betul tu aku mencari rezeki yang baik. Bila rezeki yang baik ni menumbuhkan darah daging bila dia melakukan amal soleh. Rezeki yang baik, amal soleh, dia berdoa, dia baca Quran, barulah jadi amalan yang diterima. Membawa kita kepada bahagian yang ketiga, iaitu amalan mutaqabbalan. Amalan mutaqabbalan. Maksud dia apa? Perbuatan, pekerjaan yang diterima. Pekerjaan yang diterima Allah. Maknanya kalau dia berdoa, Allah terima. Ada tak orang yang doa dia Allah tak terima? Ada. Macam mana contoh dia? Sebab dia ingkar surah 7 ayat 40. Ni orang yang amalannya tidak diterima Allah. Dia berdoa juga, dia solat juga. Tapi dalam keadaan dia ingkar kepada ayat Allah. Dia apa-apa dia buat tertahan di dunia sahaja. Surah 7 ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, telah mendustakan oleh mereka kepada ayat-ayat kami. Maknanya mendustakan ayat Allah apa? Mendustakan ni maknanya menidakkan. Allah kata macam ni, dia cakap lain. Allah suruh buat macam ni, dia nak buat lain. Menidakkanlah tu. Dan kemudian menyombongkan diri pula daripadanya. Maknanya menyombongkan, telah menyombongkan diri oleh mereka daripadanya, daripada ayat-ayat Allah. Jadi Allah kata, ni menyombongkan diri kepada ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Berarti kalau dia doa, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, amal yang dia semua ni tertahan. Pintu langit tak buka. Dan wala yadkhulunal jannah, itu kat dunia. Dan wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, tidak mereka memasuki akan syurga itu sehinggalah ia masuk oleh unta ke dalam lubang jarum. Kalau kita punya term ni kat Malaysia ni, sehingga kucing bertanduk. Tanduk macam kerbau lah. Jadi kat situlah, dan seperti itu kami balas orang-orang yang berdosa. So jadi kita kena hati-hati supaya kita amalan kita ni diterima. Maknanya mesti dalam keadaan kita tidak mendustakan ayat Allah. Tapi kebanyakannya kita jadi macam kita rasa susah nak belajar Quran ni. Jadi saya cuma nak terangkan di sini janganlah kita anggap macam tu. Sebab sentiasalah manusia ni, kita ni nak masuk syurga tu, kita nak masuk syurga Allah. Tapi kita mesti tahu tadi ayat 280 Allah kata, ada orang dia rasa dia tak masuk, dia masuk syurga. Akhirnya dia akan masuk syurga dalam keadaan dia tak faham pun apa yang Allah kata. Jadi kalau dia masuk neraka pun dia kata sekejap je. Sedangkan mestilah ada ujian. Nak masuk syurga tu takkanlah senang-senang. Mestilah ada ujian yang terpaksa ditempuh. Kita baca surah 2 ayat 214. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Adakah kamu telah mengira bahawa kamu akan masuk ke syurga itu dalam keadaan belum lagi ia mendatangi akan kamu oleh seumpama bagi orang-orang yang telah berlalu daripada sebelum kamu.
Maknanya apa? Adakah kamu kira kamu ni senang-senang boleh masuk syurga sedangkan kamu belum diuji seperti telah diuji orang-orang sebelum kamu? Telah menimpa mereka kesengsaraan dan kemudaratan dan telah digoncang mereka sehingga mereka berkata kepada Rasul dan juga orang-orang sehingga telah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu berkata. Macam tu sekali mereka diuji oleh Allah sehingga mereka rasa macam despair lah. Mata Nasrullah. Bilakah pertolongan daripada Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan daripada Allah itu adalah dekat. Jadi dalam keadaan kita ni belajar bahasa Arab tak lama pun. Jadi saya mengharapkan, saya mencuba memotivasikan semua yang datang pada malam ini dan juga yang seterusnya untuk kita faham perkara ni. Kita kan nak masuk syurga, jadi kita kena fahamlah manual dia tu. Jadi nak faham manual tu tentulah ada ujian. Maknanya kadang ujian kesabaran je. Lama ke? Tak lama. Sebenarnya berapa jam je kita punya kursus ni? 20 jam. Dah tolak 1 jam malam ni yang teacher dia bercakap. Dah tinggal lebih kurang 19 jam sahaja yang kita perlu fokus. Sampai tak 20 jam sehari tu? Sampai tak 20 jam, 24 jam? Tak sampai pun, maknanya tak sampai pun. Kalau kita kumpulkan, kita rasa lamanya belajar bahasa Arab ni, belajar faham Quran tu, sebenarnya tak lama. Kalau kita put it together, all the hours, maknanya dalam setahun, bayangkan kita ada 365 hari, kita cuma spend 1 hari sahaja. 1 hari. Dalam 1 hari tu, 20 jam. Macam itulah. Untuk kita dapat the basic asas-asas kemahiran. Asas. Daripada situ mungkin mudah-mudahan kita nampaklah macam mana nak memudahkan kita untuk faham. Dan Allah juga berfirman, ya, ayat ni dah pagi tadi pun saya sebut, tapi ini bolehlah baca sendiri juga. Maknanya ayat ni diulang berkali-kali oleh Allah. 4 kali Allah ulang di dalam Al-Quran tentang ayat ni, iaitu Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min muddakir. Muddakir. Okey, jadi maknanya apa? Benar-benar ni ayat ni, the same ayat Allah ulang sampai 4 kali. Ayat 17, ayat 22, 32 dan 40. Maknanya Allah kata mudah. Allah kata, ni maksud dia Allah kata Quran mudah. Untuk dapat pelajaran daripada Quran, mudah. Tapi jadi kita jangan kata susah. Allah kata mudah, kita pula nak kata susah. Jadi kalau kita kata susah, maknanya kita bersangka buruklah kepada Allah. So kita tak naklah macam tu. Jadi kita bayangkan sebenarnya kita nak bagi tumpuan ni 24 jam sahaja. Kalau kaedah asas. So kita cubalah motivate, kita cubalah doa kepada Allah dan kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kita the ability to reset kita punya priority, untuk reset kita punya perspektif, kita punya outlook on ilmu ni tadi. Iaitu kita minta Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat berarti dia dapat menolong kita di dunia dan dapat juga menjamin kebahagiaan kita di akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disampaikan oleh Nabi dan para Nabi dan juga sahabatnya lah, sebab mereka yang paling dekat dengan contoh tu tadi, Nabi SAW. Dan kita tak pernah pun diuji, kesusahan kita tak boleh kita nak bandingkan dengan Nabi SAW. Jadi sebenarnya dalam keadaan kita senang sangat ni, cubalah kita berikan tumpuan dan berikan komitmen untuk kita mempelajari kaedah nahwu ringkas ni. Kaedah nahwu ringkas ni ataupun bukanlah kata mesti cara ni, tak, tapi maksud saya ini salah satu perkara. Bagi yang dah memang pelajari bahasa Arab untuk faham Quran, silakan teruskan, ya. Kita bukan belajar bahasa Quran ini
adalah bukan untuk, ini memang fokus dia bukan untuk berkomunikasi. Ini bukan untuk kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Mudah. Bahasa Arab Al-Quran ni mudah. Sebab apa? Satu, kita bukan nak berkomunikasi. Quran ni ada satu je. Quran ada satu sahaja. Lepas tu, tidak berubah. Perkataannya tidak berubah. Pagination dia tak berubah. Kemudian, dia, apa tadi nak kata? Satu saja, apa lagi? Dia tak berubah. Lepas tu, dia ada berulang-ulang. Bayangkan macam saya sebut tadi, ayat pun berulang-ulang, perkataan pun berulang-ulang. Kita tadi dah sebut contoh, kita dah sebut perkataan ya'malun, ya'lamun tu je berapa kali? Ya'lamun, ayat-ayat yang saya sebut tu. Jadi kita nak jadi orang yang berilmu ni, kita belajar, nak tahu mesti kena belajar. Lepas tu apa lagi? Kemudahan pada Quran ni. Siapa lagi nak tambah? Apa lagi? Satu je Quran, ayat tak berubah, berulang-ulang pula. Lepas tu? Mirip dengan bahasa Melayu. Ya ke? Mirip bahasa Melayu tu saya tak berani kata. Tapi kita banyak meminjam kosakata bahasa Arab lah. Bahasa Arab Al-Quran. Kita bukan nak bertutur. Bukan nak bertutur dengan orang Arab. Tiada keperluan untuk itu. Orang Arab pun bercakap bahasa Inggeris. Bukan nak bertutur dengan Arab. Nah, lagi ada lagi tak? Bahasa Arab ni, Quran ni mudah. Untuk ambil peringatan. Lagi bukan kita bukan nak tafsir, bukan nak tafsir. Tafsir ni memang memerlukan lagi. Tapi sebelum kita boleh sampai tafsir tu, kita mesti faham the basic levels. Apa the basic levelnya tu? Kita nak belajar ni basic je. Iaitu baca. Okay, kita dah baca, maknanya sebut. Lepas tu, kenal kalimah. Kenal perkataan lah. Kalimah means words, perkataan. Setiap-tiap perkataan dalam Quran tu. Dan lepas tu kita nak terjemah yang perkataan yang kita boleh, yang kita dah kenal. Terjemah kalimah yang dah kenal. Lagi apa lagi? Kaedah nahwu ringkas ni mudah dia. Saya boleh kata yang mana dah teruskan tu, dia tak ada exam. Tak ada exam. Tak ada. Tiada exam. Jadi tak ada pressure lah sepatutnya. Ada pressure tak? Semua akan dibimbing mengikut kesesuaian. Semua pelajar dibimbing. Tak ada siapa yang datang sini terus kena suruh buat macam-macam. Tak ada. Semuanya step by step. Lepas tu lagi step by step. Ini memang very step by step. Dengan syarat beri penumpuan. Itu sahaja. Baiklah. Jadi ada soalan apa-apa ke daripada sahabat-sahabat sekalian? Ada? Ada tak Cik Kak? Okey, ada orang tanya kat sini, ada formula untuk faham grammarnya. Itu soalan ke bukan tu? Syahnas. Itu jawapan kenapa Al-Quran itu mudah. Betul. Okey. Terima kasih Syahnas. Jazakillah khairan. Syahnas jawab, ada formula untuk faham grammarnya. Ya, betul. Dan remember, yang paling perlu kita ingat ialah Allah kata mudah. Bila Allah dah jamin mudah, tiap-tiap kali kita rasa susah, kita doalah kepada Allah. Kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bagi siapa yang dah hafal, teruskan. Tentunya doa ni sekarang dia lebih bermakna, lebih mendalamlah kita faham dia dan kita boleh tengok ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang doa ni. Atau bagi yang belum, hari ni kita dah boleh hafal dah, cubalah hafal doa ni dan kita baca dalam solat. Tiap-tiap kali kita sebelum kita beri salam tu kita baca doa ni ya. Ni antara perkara doa yang jangan tinggal. Bukan kerana kita nak rezeki kat dunia, tetapi kita nak ilmu yang bermanfaat yang dapat memimpin kita macam mana nak hidup dekat dunia ni dalam keadaan mendapat redha Allah. Baiklah. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, tak ada
Saya kira kita boleh berhentikan sesi mukadimah ni setakat ni, dan insya-Allah besok kita terus masuk kepada pelajaran sesi 2, iaitu mengenal kalimah lah. Kita akan masuk pada buku. Bagi yang tak ada buku, kita akan buat masa ni, boleh kontak Nisrin untuk dapatkan buku tu. Dan bagi yang tak boleh juga lagi untuk mendapatkan buku tu, kita akan berikan setiap kali selesai satu sesi soft copy, maknanya dalam bentuk PDF. Cumanya PDF itu kita tak sewajarnya untuk disebar luaskan lah. Maksudnya tak boleh lah nak berkongsi yang PDF. Tapi kalau video, playlist boleh. Tapi cuma PDF tu saya rasa eloklah kalau nak berhadiahkan kepada kawan-kawan, boleh beli daripada Akademi Al-Bayan, insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan kah? Tiada. Faham ke apa yang saya cakap sampaikan malam ni? Hari ni malam ni banyak menceceh sikit. Ada? Tak ada? Tak ada Shahnaz? Okey. Ni Shahnaz lain ke? Shahnaz saya ke ni? Oh, Shahnaz Abdul Hamid. Oh, kita ada dua Shahnaz. Satu Shahnaz Nazri. Shahnaz Abdul Hamid. Oh, Masya Allah. Ada dua nama. Baiklah. Teacher. Ya? Yang ni Shahnaz Nazri nak tanya. Siapa tu? Shahnaz Nazri. Shahnaz Kemaman. Teacher tadi ada satu ayat tu, teacher cakap pasal apa tu, apakah maksud mendustakan ayat-ayatnya kan? Saya dah lama terfikir apa maksud Allah, orang yang macam mana yang dimaksudkan orang yang mendustakan ayat-ayatnya tu. Tu tadi teacher kata umpama macam orang yang menidakkan. Allah suruh ni, kita kata kita tak buat ataupun kita rasa ragu-ragu. Macam tadi Allah kata 4 kali yang Al-Quran itu mudah, kita rasa kan Al-Quran itu susah, itu pun macam dah mendustakan ayat Allah lah kan. Dan kita berkeras, kita pula tak nak pula cari jalan. Macam kita tak nak lihat contoh dia daripada ayat dalam surah 18 surah 18 sekejap. Surah 18 ayat 103. Allah ceritakan macam mana yang dikatakan mendustakan itulah. Surah 18 ambil 105. If I may sambung sikit Okey. Orang yang rugi. Dia cerita dia sebab dia tak pergi kepada akhirat. Kalau tengok ayat ni, Allah tanya di sini, qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Mahukah, katakanlah oleh engkau, mahukah kami beritahu kepada kamu tentang orang yang paling rugi, yang paling rugi akan amalan. Cerita pasal amalan kan tadi. Amalan maknanya amalan-amalan banyak. Jadi Allah kata iaitu orang yang telah sia-sia usaha mereka pada kehidupan dunia itu dalam keadaan mereka menyangka bahawasanya mereka dah berbuat baik sesungguhnya dengan sebaik-baiknya. So dia rugi sangat sebab dia rasa dia buat amal banyak tapi sebenarnya sia-sia. Amal dia tu untuk dunia. Amal dia tu tertahan kat dunia. Dia tak ada yang tadi surah 28 yang 77 tu tak ada akhirat. Why dia macam tu? Sebabnya mereka itu adalah orang-orang yang telah engkar kepada ayat-ayat. Mana ayat-ayat bukti-bukti daripada Tuhan mereka. Dia baca Quran tapi dia engkar juga. Macam mana dia boleh engkar? Dan juga mereka engkar kepada pertemuan dengannya. Lalu hapuslah amal-amal bagi mereka, maka tidak kami dirikan bagi mereka pada hari kiamat itu akan timbangan. Dia tak boleh nak timbang. Sebab tadi dia buat tu bukan keadaan dia takut kepada Allah, dia takut kepada manusia. Itu semua dia tak nak ikut Rasul sebenar-benarnya. Allah kata lagi, itu adalah balasan mereka. Itu balasan bagi mereka adalah Jahannam. Disebabkan apa yang telah ingkar oleh mereka. Ni wattakhazu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah apa dia? Al-Quran.
Ayat Allah, ayatku, Al-Quran. Wa rusuli, dan para rasulku. Sunnah-sunnah Nabi ni. Rasul-rasulku sebagai gurauan. Nabi tak buat macam tu, dia buat macam tu. Nabi buat yang lain. Nabi halalkan benda ni, dia haramkan sesuatu yang Nabi dah kata halal dia haramkan, yang haram dihalalkan. Mereka tak baca Quran tu seperti mana yang sepatutnya, tak seperti Nabi SAW. Lagi Allah cerita dalam surah 2 tentang ni lah, tentang macam mana dikatakan mendustakan tu. Tentang Quran, saya masih lagi ceritanya berkisar kepada Quran lah mendustakan tu. Mesej daripada Quran tu mereka tak dapat. Jadi apa yang berlaku? Allah sebut, kalau orang tu, orang-orang yang mereka membaca, kami kurniakan kepada mereka kitab itu, mereka membacanya sebenar-benar bacaan baginya. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran itu. Tapi orang yang engkar kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi mereka baca Quran, tetapi Quran tu tidak membetulkan cara mereka berfikir. Maka mereka bukanlah termasuk orang yang tilawatul Quran. Mereka hanya yaqra'unal Quran. Mereka baca tapi tak faham. Kita ni, masyarakat kita banyak baca tapi tak faham. Kita faham terjemahan, dia dah secondary. Kadang-kadang itu permulaan dan kita tak nak meneruskan. Kita stay je kat situ. Itulah, di situlah dia kata mendustakan. Sedangkan Quran tu turun kepada bangsa Arab tu, Arab pun sendiri dia kena belajar bahasa Arab Quran sebab bahasa Arab pertuturan tu tak sama. Kalau orang belajar untuk belajar bercakap bahasa Arab, dia dapat bercakap bahasa Arab, tetapi dia mungkin belum tentu dapat faham Quran. Kita tengok berapa ramai Arab pun banyak yang engkar. Tapi dia faham Quran ke? Tak, sebab Quran ni special, Quran ni datang daripada Allah. Dia tak boleh kita samakan perkataan tilawah ni, perkataan tilawah tidak boleh kita samakan dengan perkataan membaca yang lain. Tapi kalau kita baca terjemahan, yatlu ni kan. Yatlu ni, kalau kita baca terjemahan, dia kata baca kan? Betul tak? Dia kata baca je. Saya tengok terjemahan yang ada. Ada terjemahan Bazil, boleh buka? Sorry. Dia kata apa? Dia terjemahkan yatlu nahu haqqa tilawati ni apa? Dia terjemahkan Mereka membacanya. surah Al-Baqarah. surah 2 ayat 121. 120. Orang-orang yang telah katakan kitab, mereka membaca. See? Jadi even kalau kita kata membaca tu dalam perkataan kita, kenapa bila Quran ni kita faham, kita berhenti pada sebut huruf. Sedangkan benda lain baca mesti faham. Even baca sign pun, the road signs pun kita kena faham kan. Walaupun just road signs, kita kena faham. Kalau 3 segi tu apa, kalau tulis 90 tu apa. How come? Quran ni kita tak perlu faham. Kita stop pada sebut huruf. Jadi dekat situlah kita, dekat situ terjemahan tu menyebabkan kita tak dapat the essence of the Quran. Boleh jadi kita termasuk kepada golongan yang mendustakan ayat Allah. Sebab perkataan tilawah ni hanya dikhususkan untuk Al-Quran. Sebab yatlu nahu, bila ditanya kepada Ibnu Mas'ud kan, apa tafsirannya? Apa tafsiran yatlu nahu haqqa tilawati? Dia jawab, yattabi'unahu haqqa tiba'i. Yattabi'unahu. Saya tulis kat sinilah tadi saya punya nota tu ya. Mana dia? Bukan. Mana dia tadi Kejap. Dia tulis, dia jawab. Ya Allah, tak apalah. Tak mahu pula degil dia. Yattabi'unahu. Dia kata mereka mengikuti haqqa. Nampak ke? Haqqa tiba'i. Haqqa tiba'i. Maknanya apa? Sahabat tafsirkan, mereka mengikutinya sebenar-benar ikutan baginya. Berdasarkan perkataan Tala ni tadi. Perkataan Tala dalam surah 91. Ayat
2. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Hanya Quran je yang boleh guna perkataan tilawah ni. Sebab maksud dia baca dan ikut. Tadi pun saya ada sebutkan dalam surah 29 ayat 45 kan. Baca dan ikut. Bila maksud baca tu, tilawah maksud dia baca dan ikut. Kalau Iqra tu baca faham. Nabi SAW ketika Quran itu turun kepada dia, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Quran Allah turunkan dalam bulan Ramadan kan. Ketika tu Nabi disuruh Iqra. Iqra. Nabi kata dia tak boleh baca. Nabi memang baca pun tak boleh. Lagilah tu salah faham. Tapi bila dah diajar, Nabi baca mesti dengan faham. Kita pun patutnya macam tu. Tak ada orang yang belajar bahasa Inggeris tu, sebut je bahasa Inggeris banyak-banyak, tapi dia tak faham. Boleh tak? Bosan tak? Bosan tak? Kalau kita disuruh paksa baca bahasa Inggeris. Betul tak Puan Siti? Kita disuruh belajar bahasa Inggeris. Kita pun sebutlah. Apa nama? Kita sebut. Okay, kita sebut. Contoh kan. Yang tadi tu. Okay. Kita ni disebut suruh hafal ni. Hafal aja. Kalau kata tak pandai sebut, kita dah tahu kenal huruf, kita sebut one, betul? Kita sebut, ni bahasa Inggeris lah. Tewu. Tewu. Kalau orang tahu huruf je, dia tak tahu sebut. Sepatutnya orang yang dah pandai sebut one. Dia tahulah sebut one, dia tak sebut one kan? Dia sebut two, dia tak pula sebut tewu. Betul? Tapi boleh tak kita baca bahasa Inggeris ni kita tak faham? Kita baca je, tak boleh kan? Tapi kenapa kita boleh buat macam tu pada Quran? Mungkin di situlah kita kena ambil another step further. Maksudnya untuk faham apa yang kita baca, lepas kita faham barulah kita senang nak ikut. Tak adalah kita ditipu orang. Tak adalah siapa pun boleh tipu kita bila kita faham. Ini Quran ni kata-kata Tuhan kita. Tidaklah kita termasuk golongan yang rugi. Tidaklah kita termasuk, insya-Allah, tidak masuk daripada golongan yang mendustakan ayat Allah. Yang ni tadi mendustakan sebab dia rasa dia dah buat best dah. Dia baca je, dia khatam je. Dia rasa dia dapat pahala macam tu je. Tapi dalam keadaan dia sebenarnya mendustakan ayat-ayat Allah. Sebab dia buat opposite. Dia buat bukan ikut apa yang Allah kata, tapi ikut apa yang orang kata. Baiklah. Tu dah penjaga masa dah bagi tahu. Saya pun minta maaf dah lebih dah masa. Okey Canas, boleh? Baiklah. Boleh teacher, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baiklah, jadi untuk hari ini kita berhenti setakat tu dulu. Saya akan stay sekejap kalau siapa ada yang ada soalan lain lah. Tapi untuk kelas ni kita tawakuf dulu, insyaAllah kita jumpa lagi besok. Tapi besok kelas kita bukan macam ni ya. Kelas kita terus pergi kepada technical sikit lah pada grammar. Bukan pada nahwu ringkas tu sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok insya-Allah taala.